Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul dan kita dah masuk kepada siri yang ketiga, membina video pengajaran seperti seorang pro. Dalam siri yang pertama dulu, saya telah menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kita, bahan-bahan dan juga alatan yang diperlukan untuk kita membina video pengajaran. Dan pada siri yang kedua, kita dah melihat 5 jenis video pengajaran yang boleh kita bina dan juga kita turut melihat langkah-langkah yang perlu kita perlu ada di dalam sebuah storyboard yang baik. Okey, jadi seperti mana yang janjikan untuk kita punya untuk siri yang ketiga ini, saya akan menunjukkan bagaimana membina video pengajaran untuk jenis yang pertama, iaitu dengan merekod skrin. Jadi kalau kita nak merekod skrin, of course kita memerlukan platform ataupun aplikasi yang perlu kita gunakan bagi merekod skrin. Jadi saya akan tunjukkan 3 aplikasi ataupun platform yang kita boleh gunakan untuk kita merekod skrin. Jom selepas ini. Okey, untuk yang pertama ini sangat mudah, di mana kita hanya akan menggunakan PowerPoint sahaja untuk merekod skrin, di mana kita tidak memerlukan sebarang internet. Okey, walaupun tak ada internet, kita boleh merekod skrin dan juga paparan slide kita, okey, tanpa memerlukan wajah kita di hadapan. Okey, jadi apa yang kita nak guna untuk yang pertama adalah PowerPoint. Kita nak merekod skrin menggunakan PowerPoint. Jadi yang pertama sekali, kita teruskan dengan langkah-langkahnya. Okey, kita pergi kepada blank presentation. Okey, kita untuk record screen kita hanya perlukan presentation yang blank sahaja. Kemudian kita pergi kepada insert dan kita klik kepada screen recording. Di bahagian hujung sekali kita ada screen recording, klik sahaja kepada screen recording. Kali ini kita tidak akan melihat slideshow record sebab kita ada juga slideshow record sebenarnya. Slideshow record kita boleh merekod sekali rupa kita, tetapi kita nak membina video pengajaran yang pertama, kita hanya perlukan screen recording sahaja kerana kita nak memaparkan paparan sahaja. Okey, tidak terhad kepada paparan PowerPoint tetapi juga termasuk paparan semua laptop kita ni. Okay, jadi kita klik kepada screen recording dan dia akan keluar seperti ini, di mana dia akan minta kita untuk select area. Okay, jadi kita hanya perlu klik dan tarik sahaja area yang kita nak record. Contohnya seperti ini. Okay, saya nak record paparan keseluruhan ini. Jadi kita klik sahaja kepada record dan dia akan mula merekod. Okey, so sekarang dia sedang merekod, termasuk juga dengan suara kita. Okey, jadi kita boleh masuklah ke, sama ada kita nak menunjukkan, contohnya di sini kita nak tunjukkan Google Chrome, nak buka Google Chrome. Okey, atau bahan-bahan lain yang kita nak paparkan. Okey, kita hanya perlu paparkan saja dia sedang merekod. Okey, dan apabila telah selesai, katakanlah telah selesai untuk recording kita ini, kita hanya klik kepada di atas, kita pergi di atas, dia akan keluar macam tu. Okey, dia akan keluar dia punya ni. Kita hanya perlu pause kalau kita nak pause. Okey, ataupun kalau kita nak sambung record, kita klik semula record. Dan jika dah habis, kita klik pada stop. Okey, secara automatik paparan yang telah kita record tadi akan berada di hadapan ini. Okey, dan kita boleh mainkan lah. Okey, jadi dia akan mainkan terus recording kita tadi. Okey, termasuk juga dengan suara kita. Okey, so paparan tadi telah direkod. Apabila dah habis kita record, dah selesai yang ini, di sini sebenarnya kita boleh letakkan poster frame. Okey, kalau kita lihat di sini, kita boleh letak poster frame, kita boleh ambil frame. Frame tu maksudnya di hadapan, muka hadapan bagi file kita ni lah. Okey, dan kita boleh ambil lah di mana di bahagian frame yang ada di file dalam laptop kita ni, kita masukkan sahaja. Contohnya seperti inilah. Okey, ini contoh. Okey, ataupun kalau kita tak nak, kita biar sahaja, tak payah masukkan poster frame. Dan kita juga boleh buat correction, iaitu kita boleh tukarkan brightness ataupun kontra ataupun color untuk video kita ni hanya dengan control di bahagian inilah. So dia akan tukar. Okey.
dia akan tukar di sini. Termasuklah paparan, kalau kita nak paparan jenis mana, so dia akan tukar. Okey, itu sahaja. Okey, so katakan dah siap, apa yang perlu kita buat sekarang, kita pergi kepada file, kemudian kita klik pada export. Okey, dan kita pilih create a video, kemudian kita boleh ambil full HD ni dan kita klik kepada create video. Kemudian kita boleh rename, di mana video kita dah akan create, dia akan create dalam bentuk MP4. So kita rename sahaja. Contohnya testing PPT. Okey, di dokumen, so kita save. Maka dia akan save lah di bahagian bawah ini. Dia akan ambil masa sikit lah untuk kita save keseluruhan paparan ini. Okey, bila dah selesai, kita dah selesai untuk save, dia akan ada di paparan yang telah kita dah save tadi. Okey, contohnya seperti ini di bahagian dokumen. So adalah di bahagian ini. Okey, itu sahaja. Kita boleh record semua skrin. Okey, apa sahaja yang kita nak rakam, kita boleh rakam menggunakan PowerPoint sahaja. Jadi tak memerlukan internet lah, kecuali lah kalau kita nak rakam benda yang ada di dalam website. Okey. Alright, so habis untuk bahagian yang pertama PowerPoint, kita akan tengok pula kepada yang kedua, iaitu dengan menggunakan freerecordings.com. Okey, untuk freerecordings.com, kita akan terus kepada paparan. Okey, kita terus kepada website dia. Okey, jadi kita kena download sebenarnya dari free screen recording. Kita pergi kepada freescreenrecording.com ataupun kita boleh type sahaja di Google FreeCam, maka dia akan keluar dan terus kepada paparan seperti inilah. Kemudian kita klik kepada download, di mana kita masukkan dulu email kita dan kita klik pada butang download. So dia akan okey, dia akan ini paparan yang kita keluar dan dia akan terus download driver dekat situ di bahagian bawah ini. Okey, bila dah selesai, kita terus install. Ini cara install lah. Okay, just accept install. Dan kita just ikut sahaja apa yang diminta lah untuk kita nak install di dalam drive ini. Kemudian apabila telah selesai, kita terus launch. Okey, untuk bahagian ini, kalau kita perhatikan di sini, kita boleh klik kepada new recordings. Okey, dan dia akan minta kita pilih window yang kita nak record itu. Katakanlah saya nak record keseluruhan dekat sini, bahagian ini katakan. Okey, ataupun kita nak tarik sahaja bahagian kecil ni je. Okey, kemudian apabila telah selesai, kita boleh klik kepada butang record ini. Tapi sebelum itu, kita juga boleh, yang ini kalau kita nak menggunakan mikrofon. Okey, jadi kita boleh klik di sini. Okey, jadi kalau kita tak nak, kita biarlah. Okey, saya tak nak sebab mungkin saya takut dia akan mengganggu rakaman saya ni. Jadi dekat sini untuk setting, kita klik pada setting, kita boleh setting kat sini sama ada kita memerlukan mikrofon, kita klik sahaja mikrofon. Okey, ataupun kita record sistem sound ke. Okey, macam ini saya tak klik. So untuk advance, kita boleh highlight mouse cursor kalau kita nak ada mouse cursor kita bergerak dekat situ. So kita highlight mouse cursor. Okey, dah selesai, kita klik pada OK dan kita terus merecord. Okey, jadi sekarang dia dah record paparan kita. Okey, sama ada contohnya kalau kita nak pergi ke sini. Okey, apa-apa sahaja paparan lah dia akan keluar. Okey, ini dia sedang merekod paparan kita sekarang. Tak kisahlah sama ada kita nak record dalam PowerPoint ke ataupun di dalam mana-mana website yang kita nak tunjukkan, maka dia boleh record dekat sini lah. Okey, apabila telah selesai, kita hanya perlu klik kepada escape. ESC, escape, butang escape. Okey, bila kita klik kepada butang escape, maka dia akan keluar terus paparan yang telah kita record tadi. Okey, kemudian kita boleh edit sebenarnya ataupun kita upload terus kepada YouTube. Okey, tapi kalau kita nak edit, kita klik kepada edit ini.
Okey, dan dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, untuk yang ini, okey, lambat sikit. Okey, so paparan ni dah keluar sebenarnya kalau kita tengok di sini. Okey, yang ini yang telah kita rakam tadi. Kalau ada suara, kita guna mikrofon, maka dia akan ada suara lah. Dan dia ada mouse cursor kalau kita perhatikan di sini lah. Mouse cursor sedang berjalan. Okey, katakan kita nak edit, kita nak trim dia. So kita boleh tarik sahaja yang ini. Yang bahagian tepi ni, klik pada bahagian tepi ni, kita tarik. Okey, bahagian mana yang kita nak pilih. Katakan di sini sahaja, saya tak nak pilih yang awal ni, nak buang yang awal. So kita just klik pada trim. Okey, so dia akan pilih bahagian yang kita dah pilih lah. Okey, ataupun kita boleh remove noise, adjust volume kita pun boleh juga. Okey, ataupun fade in, fade out. Okey, itu yang boleh. Apabila dah selesai, kita save and close. Okey, kemudian kita save as video. Okay. Untuk save as video, dia akan save dalam bentuk WMV video, di mana format WMV bukan dalam MP4. Tetapi tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita nak edit, mungkin ada yang tak boleh MP4. So kita tukar sahaja, convert sahaja menggunakan website. Okay, di mana kita convert WMV kepada MP4. Okey, apa yang kelebihan untuk yang ini sebenarnya, dia freerecordings.com ini dia boleh record unlimited time. Okey, masa dia tak ni, jadi tak ada masalah. Setakat ini saya suka sebab dia adalah unlimited, berbanding dengan Screencast-O-Matic, dia hanya boleh record 15 minit sahaja. Okey, jadi kita terus save sahaja. Okey, di bahagian mana mungkin kita boleh customize. Okey, di bahagian ini screen recording, save. So dia akan save terus dalam bentuk WMV itulah. Okey, saya tunjukkan juga cara bagaimana untuk menukarkan dia daripada WMV itu kepada yang seterusnya, kepada MP4. Okey, ini dia screen recording kita dalam bentuk WMV. Okey, screen recording. Kalau kita mainkan, dia sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita nak mainkan, kalau window media player boleh mainkan, kita boleh mainkan di sini. Tapi kalau untuk edit, mungkin dia minta kita tukarkan kepada MP4. So kita kena tukarkan lah. Okey, di mana kita hanya perlu pergi kepada mana-mana converter. Okey, WMV to MP4 converter. So kita hanya perlu ikut sahaja langkah di sini, choose file, dan kita upload sahaja, kemudian kita boleh tukar. Okey, itu yang kedua. Okey, kita akan pergi pula kepada yang jenis yang ketiga, platform yang ketiga, iaitu Screencast-O-Matic, di mana saya dah tunjukkan sebenarnya cara-cara untuk kita download Screencast-O-Matic dalam video saya yang sebelum ini. Okey, seperti mana dapat dilihat di sinilah. Ini adalah video untuk Screencast-O-Matic. Okey, tetapi saya akan tunjukkan juga di sini kegunaan lain bagi Screencast-O-Matic, bagaimana untuk kita merekod skrin. Jadi kita akan tengok pula yang ketiga, iaitu Screencast-O-Matic. Okey, untuk Screencast-O-Matic simple sahaja, kita perlu download juga dulu, ataupun kita boleh juga sebenarnya kalau kita tak nak download, kita terus launch dalam website. Tapi kalau kita nak gunakan offline, so kita perlu download lah. Okey, kita pergi kepada Screencast-O-Matic /screen recorder seperti mana yang ditunjukkan di sini. Okey, kemudian di sini kalau kita belum download, dia akan ada butang download dekat sini. Okey, jadi kita klik sahaja download itu, maka dia akan terus install driver untuk Screencast-O-Matic ini. Okey, dan apabila kita telah download, okey, kalau nak tahu bagaimana step-step kita nak install, boleh lihat kepada tutorial saya yang lepas berkenaan dengan Screencast-O-Matic inilah. Okey,
Apabila kita telah download, sebenarnya dia akan keluar di paparan utama kita, iaitu di paparan hadapan desktop ini lah. Untuk bahagian shortcut dia, kita terus masuk sahaja. Okey, bila kita masuk dan kita akan nampak di bahagian kiri kita ini akan ada dia punya paparan dia. Okey, di mana dia boleh take screenshot, dia boleh launch recorder, ataupun kita open editor jika kita nak edit screenshot yang lepas ataupun recording kita yang lepas, ataupun kita boleh terus open upload. Kat sini kita nak launch recorder, klik pada launch recorder. Okey, sekarang katakanlah kita nak, okey, dia akan keluar di paparan kita ini launch recorder. Bila kita dah klik pada launch recorder, termasuklah di sini kalau kita launch free recorder, dekat sini pun sama. Okey, kalau dilihat di sini, maximum times dia adalah 15 minit. Itu maksimum dia. Setakat ini memang saya menggunakan screencast-o-matic, dia tak ada masalah lah. Dan maksimum dia memang 15 minit sahaja untuk kita merekod. 15 minit bagi saya dah cukup dah sebenarnya, sebab video kita yang paling terbaik biasanya 10 minit lah video pengajaran. Kalau video untuk tutorial tu mungkin lain lah. Okey, dekat sini sebenarnya kita boleh merekod juga screen, webcam, both. Okey, tapi sekarang kita nak menggunakannya untuk merekod screen sahaja. Kalau kita nak record webcam, dia akan record webcam kita sahaja seperti mana inilah. Okey, ataupun kita boleh both, kedua-duanya, maka dia akan keluar record. Kita boleh nampak dekat sini webcam kita dah detect dekat bahagian bawah ini. Dia akan kita boleh pilih lah mana satu yang kita nak tekan di sini. So dia akan record di bahagian bawah ini termasuk dengan webcam kita lah. Okey, tapi kalau kita nak merekod screen sahaja, maka kita pilih yang seterusnya. Okey, screen sahajalah. Okey, kemudian di sini kita ada size yang kita dah pilih lah untuk bahagian ini. Okey, kita boleh kecilkan size. Okey, ataupun kita nak besarkan size tu, ikutlah di bahagian ini. Okey, kemudian kita boleh pilih narration. Okey, narration ini adalah untuk mikrofon, dia akan detect mikrofon kita terus. Ataupun untuk komputer audio, kalau kita menggunakan komputer audio lah, tapi yang ini kita kena upgrade. Okey, baru kita kena bayar lah maksudnya tu. Okey, dan apabila kita dah setting dah okey, so kita terus record, maka dia akan terus record lah paparan kita. Tak kira lah paparan apa sekalipun yang ada di dalam laptop dan di dalam window yang telah kita select tadi, maka dia akan terus rakamkan apa sahaja yang ada di dalam ini. Okey, apabila kita dah selesai merekod, okey, katakanlah kita dah selesai merekod keseluruhan ini, dan bila dah selesai kita just klik pada stop. Okey, dan kemudian kita done, klik done, dan kita terus sama ada kita nak edit video tu dulu, kita boleh klik pada edit lah. Tetapi untuk edit ni pun perlu upgrade. Quick share, kita nak share terus masuk ke dalam account screencast-o-matic kita, ataupun kita save or upload. Biasa saya akan pilih save or upload. Kemudian kita boleh upload terus kepada YouTube, ataupun kita upload pada screencast-o-matic account kita, ataupun kita boleh terus kepada Google Drive. Okey, Google Drive. Biasa saya akan pilih Google Drive ataupun save as video file di dalam komputer kita. Okey, kalau kita nak terus kepada Google Drive, kita klik kepada Google Drive, maka dia akan teruslah. Ini saya akan pilih save as video file. Okey, kemudian kita boleh rename dekat sini. Nampak dia jenis MP4, so kita tak perlu tukar lagi. Kemudian kita rename sahaja dekat sini, Ainul contohnya. Kemudian kita klik pada publish, maka dia akan save teruslah. Kena klik pada folder yang kita nak save dulu. Katakanlah di document, so okey. Maka kita terus klik pada publish, maka dia akan terus publish dalam kita punya file yang telah kita pilih tadi. Okey, so apabila telah selesai, kita browse folder. Dekat sini dia ada, klik sahaja, kita boleh nampak paparan kita. Tak kira lah. Okey, jadi kita boleh nampak dengan suara sekali akan ada di sinilah record kita. Tadi, maka dia akan terus rakamkan
apa sahaja yang ada di dalam. Jadi selesai. Jadi itu sahaja cara tiga platform yang telah saya tunjukkan untuk kita, yang boleh kita gunakan untuk kita merekod skrin, di mana kebanyakan platform ini yang saya gunakan lah untuk memudahkan saya merekod skrin, sama ada untuk membuat video tutorial ataupun video pengajaran. Okey, dan selepas ini untuk siri yang keempat ini, selepas ini akan saya tunjukkan juga platform yang kita boleh gunakan bukan setakat untuk merekod skrin tetapi juga untuk merekod paparan rupa kita supaya kita dapat menyediakan video pengajaran jenis yang kedua, iaitu record skrin termasuk paparan rupa di hadapan. Jadi jangan lupa tunggu untuk siri yang keempat nanti, dan jika siri yang ketiga ini benar-benar membantu guru-guru, mohon untuk like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Bye.